Selepas penerbangan yang penuh dugaan ke Kuala Lumpur malam itu, saya merasakan satu perasaan malu yang tersirat kerana pernah dengan angkuhnya percaya bahawa Amerika adalah pusat dunia. Hanya satu ayat sahaja, tetapi ia telah membuatkan seluruh kabin senyap kerana orang yang menyatakannya bukanlah calang-calang orang, tetapi ketua pramugari Amerika yang telah berkhidmat lebih dari 15 tahun. Dan apa yang lebih menakjubkan adalah bukan hanya saya, tetapi juga 50 tokoh elit Amerika yang lain, para jutawan, cendekiawan, penasihat politik dan golongan pemimpin, mereka yang pernah mentertawakan Malaysia, tetapi akhirnya terpaksa menundukkan muka mengakui bahawa kamilah sebenarnya yang berpandangan sempit. Tiada siapa menyangka bahawa pendaratan cemas kerana ribut akan menjadi malam yang meruntuhkan segala keangkuhan kami dan membantu saya sedar bahawa kehebatan sejati tidak terletak pada kuasa atau wang, tetapi pada cara sesebuah negara melayan manusia pada saat mereka paling lemah. Sebagai seorang ketua pramugari, saya telah melalui begitu banyak penerbangan sehinggakan saya boleh membezakan bau keletihan, kemewahan, dan keangkuhan hanya dengan gerak hati. Pagi itu, sebaik sahaja melangkah masuk ke pintu pesawat, saya tahu penerbangan ini tidak seperti yang lain. Senarai penumpang kelas perniagaan dan kelas pertama penuh sesak dengan nama-nama yang membuatkan ramai rakyat Amerika berhenti dan menoleh. CEO syarikat-syarikat pelaburan gergasi, penderma-penderma besar universiti-universiti terkemuka, para profesor dari institut penyelidikan yang disegani seluruh negara, penasihat-penasihat dasar ahli politik peringkat kebangsaan, usahawan-usahawan yang berpengaruh dalam media, teknologi, dan pasaran kewangan. Mereka ini adalah individu-individu yang sudah terlalu biasa dilayan dengan cara yang terbaik, dan lebih daripada itu, mereka percaya bahawa pendapat mereka cukup berat untuk menilai seluruh dunia. Nama saya Rachel, dan ini adalah tahun ke-15 saya sebagai ketua pramugari. Pengalaman telah mengajar saya bahawa bukan orang kaya yang selalu membuat penerbangan menjadi sukar, tetapi orang yang percaya mereka berada di atas orang lainlah yang menjadikan suasana di dalam pesawat tegang dan menyesakkan tanpa perlu meninggikan suara. Dan pagi itu, dari saat pertama saya melihat beg-beg tangan berjenama tersusun bersebelahan, bunyi kasut kulit mahal berketuk di lantai, dan perbualan yang penuh dengan keyakinan yang melampau, saya tahu penerbangan ini membawa lebih daripada sekadar penumpang. Ia membawa seluruh sikap kelas atasan Amerika ke udara. Destinasi sebenar mereka bukanlah Malaysia. Kuala Lumpur, mengikut rancangan asal, hanyalah sebuah persinggahan dalam jadual perniagaan dan percutian sebahagian daripada mereka. Ada yang merancang untuk terbang ke destinasi lain untuk mesyuarat, ada yang akan ke pusat peranginan pribadi di negara lain. Ada yang bercakap tentang Asia Tenggara seolah-olah ia hanyalah latar belakang untuk kehidupan mereka sendiri. Tempat yang cantik, eksotik, murah, dan wujud untuk melayani keselesaan pelancong dari dunia barat. Tiada siapa di dalam penerbangan itu bercakap tentang Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai sesuatu untuk dipelajari secara serius. Mereka bercakap mengenainya seperti sejenis perkhidmatan, seperti sebuah bandar tropika yang mempunyai senyuman, makanan, spa, kuil-kuil, dan pasar malam. Itu sahaja. Ketika saya memeriksa kesediaan di kabin penumpang, saya terdengar satu ayat yang terngiang-ngiang dari barisan hadapan. Seorang lelaki pertengahan umur tersenyum sinis sambil menerima segelas champagne dari pramugari dan berkata, "Kuala Lumpur bolehlah untuk 2 malam kalau nak rasa nasi lemak, minum teh tarik, atau sekadar nak lihat senyuman mesra di mana-mana." Wanita di sebelahnya tersenyum bersetuju sebelum menambah, "Betul, tapi ia hanya tempat macam tu sahaja, sesuai untuk berehat. Bukan sebuah negara yang kau akan pandang dan fikir tentang masa depan." Di sudut lain, seorang profesor terkenal dari sebuah universiti terkemuka sedang berbual dengan seorang pelabur tentang ekonomi Asia. Beliau menyebut Singapura dengan nada mengiktiraf, Jepun dengan berhati-hati, Korea Selatan dengan penuh minat. Tetapi apabila bercakap tentang Malaysia, beliau hanya mengangkat bahu dan berkata, "Malaysia nampak cantik tradisinya, tapi negara-negara macam ni selalunya tak akan pergi jauh kalau hanya berlegar dengan pelancongan dan perkhidmatan." Tiada siapa yang bercakap kasar secara langsung, tiada siapa yang secara terbuka menunjukkan penghinaan. Semuanya dibungkus dalam bahasa yang sopan, senyuman yang terkawal, dan sikap orang terpelajar. Tetapi saya tahu dengan jelas bahawa itulah prasangka dalam bentuk yang paling berbahaya. Ia tidak menjerit, tidak biadab, tidak ditunjukkan secara terang-terangan, kerana ia telah begitu mendalam sehingga boleh dengan mudah merendahkan nilai sebuah negara kepada imej-imej yang cetek. Saya ingin katakan bahawa saya berbeza daripada mereka pada waktu itu.
Tetapi hakikatnya, saya tidaklah begitu berbeza. Saya tidak pernah membenci Malaysia, malah tidak pernah mempunyai pengalaman buruk dengan orang Malaysia. Terus terang, saya hampir tidak pernah memikirkan tentang Malaysia. Bagi saya, ia hanyalah nama sebuah negara dalam jadwal penerbangan, tempat yang ramai orang Amerika sebut sebagai mesra, ramah, dan berbaloi. Saya tidak pernah mempersoalkan apa yang tersembunyi di sebalik pujian-pujian itu. Tidak pernah bertanya mengapa kita suka memuji sesetengah negara hanya sebagai tempat yang memberi keselesaan kepada kita. Tetapi tidak pernah melihat bahwa mereka mungkin mempunyai sistem nilai dan maruah yang jauh melampaui apa yang kita fikirkan. Saya tidak secara terbuka memandang rendah Malaysia, tetapi saya juga tidak pernah benar-benar menghormatinya pada tahap yang setara. Tidak lama sebelum pesawat berlepas, saya memeriksa kabin penumpang sekali lagi. Cahaya pagi memantul melalui tingkap dengan tenang. Ramai penumpang membuka komputer riba, ada yang membaca laporan, ada yang berbual tentang pasaran saham, kadar faedah, politik di Washington, strategi pelaburan di Asia. Semua bunyi itu kedengaran tajam, yakin, dan penuh dengan kebiasaan orang yang percaya mereka berhak menyusun nilai dunia. Seorang lelaki berkata, Asia sekarang sangat menarik, tapi kena bezakan mana yang tulen, mana yang sekadar image. Orang di sebelahnya bertanya kembali, jadi, di mana kedudukan Malaysia? Dia tersenyum sinis sebelum menjawab, Malaysia? Oh, ia tempat yang membuat orang luar rasa selesa. Tapi rasa selesa dan kemajuan bukanlah perkara yang sama. Saya ingat saya masih tersenyum mengikut standar profesional, berjalan melepasi mereka dengan tenang. Walaupun kata-kata itu meninggalkan sesuatu yang mengganjal di hati, seolah-olah saya sedang mendengar seluruh dunia dibahagikan kepada lapisan-lapisan oleh orang yang tidak pernah terfikir mereka sedang membuat pembahagian. Orang-orang ini tidak membenci Malaysia. Mereka hanya meletakkannya lebih rendah daripada diri mereka secara semula jadi. Ini kadangkala lebih menyakitkan kerana ia bermakna mereka langsung tidak menganggap negara itu layak dipandang secara serius. Apabila pesawat mencapai ketinggian dan kelajuan yang stabil, kabin penumpang tenggelam dalam irama kemewahan yang biasa. Gelas wain mula dihidangkan, selimut dibentangkan, skrin pribadi menyala dengan filem dan karta data. Pasukan saya bekerja dengan lancar seperti sebuah persembahan yang telah dilatih beribu kali. Semuanya aman, indah, dan terkawal. Tetapi di sebalik ketentraman luaran itu, saya dapat merasakan satu aliran emosi yang mengalir melalui perbualan dan pandangan mata penumpang. Itulah keyakinan yang tidak pernah benar-benar diuji, kepercayaan bahwa mereka telah memahami dunia hanya kerana mereka banyak mengembara, mempunyai banyak wang, membaca banyak buku, atau pernah bermesyuarat dengan ramai orang penting. Semakin saya mendengar mereka bercakap tentang bandar-bandar di Asia, semakin saya faham bahawa ramai yang tidak melihat negara-negara dengan hati seorang pelajar, tetapi dengan mata seorang penyusun. Bandar mana yang bernilai kerana menghasilkan wang, bandar mana yang menarik kerana mencipta pengalaman, bandar mana yang cukup baik untuk bermalam, dan bandar mana yang layak dihormati oleh golongan elit barat. Malaysia dalam pandangan mereka tidak berada dalam kumpulan terakhir itu. Ia diletakkan di zon yang neutral, selamat, lembut dan menyenangkan, tetapi tidak cukup mendalam untuk menggoyahkan sebarang kepercayaan mereka. Dan mungkin itulah yang menjadikan keseluruhan cerita ini lebih kuat kemudiannya. Kerana sebelum semuanya berubah, tiada seorang pun di antara kami, tiada seorang pun yang menyangka bahawa sebuah negara yang pernah mereka pandang sebelah mata akan menjadi cermin besar yang memantulkan kesempitan pandangan kami sendiri dengan cara yang paling menyakitkan. Kami semua duduk di tengah-tengah keselesaan, keyakinan, dan kuasa kami sendiri. Seolah-olah dunia masih dalam susunan lama yang kami kenali, tanpa menyedari bahawa tidak lama lagi, langit akan membuka tirai sebuah peristiwa yang akan menanggalkan topeng keunggulan kami secara senyap. Dan apabila saat itu tiba, bukan sahaja laluan penerbangan akan berubah, tetapi hati kami juga tidak akan pernah kembali seperti sedia kala. Kira-kira sejam selepas pesawat stabil di ketinggian pelayaran, kabin penumpang mula tenggelam dalam irama kemewahan dan keyakinan yang biasa. Beberapa penumpang merebahkan kerusi mereka sedikit, ada yang membuka dokumen mesyuarat di skrin pribadi, ada yang mula minum gelas wain kedua, seolah-olah segala-galanya di dunia masih di bawah kawalan mereka. Saya memeriksa kabin penumpang seperti biasa, mengumpul butiran-butiran kecil yang mungkin tidak dilihat oleh orang luar. Sama ada pandangan mata pramugari, nada suara penumpang, atau bahkan perubahan kecil dalam getaran di bawah tapak kaki. Pengalaman selama 15 tahun telah mengajar saya bahawa sebelum insiden besar berlaku, selalunya ada isyarat-isyarat kecil
yang hampir tidak disedari oleh sesiapa. Isyarat pertama pada hari itu bukanlah loceng penggera yang kuat, bukan gegaran yang dahsyat, tetapi kesunyian yang luar biasa dari kokpit. Biasanya, juru terbang akan menghantar mesej, mengikut irama yang agak stabil, melaporkan kedudukan, keadaan cuaca, dan membolehkan pramugari merancang perkhidmatan seterusnya. Tetapi hari itu, selepas satu mesej ringkas, semuanya senyap lebih lama daripada biasa. Saya secara tidak sadar mengangkat kepala melihat jam, kemudian berpaling kepada pramugari yang lebih muda yang sedang mengemas dulang makanan. Dia memandang saya kembali, wajahnya masih tenang, tetapi saya tahu dia juga mula menyadari sesuatu yang luar biasa. Tidak lama kemudian, isyarat pasang tali pinggang keledar berbunyi bersama dengan lampu oranye di atas kepala. Suara kapten kedengaran melalui pembesar suara dengan nada yang masih tenang tetapi lebih tegas daripada biasa. Beliau meminta penumpang kembali ke tempat duduk kerana akan ada sedikit gelora udara di hadapan. Perkataan sedikit dalam bahasa penerbangan tidak pernah membuat saya berasa lega. Itulah perkataan yang digunakan untuk tidak menakutkan penumpang. Tetapi bagi pramugari, itu adalah isyarat untuk mula menilai keadaan dengan kewaspadaan yang maksimum. Saya dan pasukan kabin dengan cepat memeriksa keselamatan di kabin penumpang secara sistematik. Minuman dikembalikan ke troli. Gelas wain yang masih separuh diminta untuk dikembalikan dengan senyuman sopan. Skrin komputer riba ditutup, meja lipat disimpan. Penumpang yang tadinya berbual santai mula saling berpandangan tanpa kata. Ramai yang masih bersikap seolah-olah semuanya hanyalah gangguan kecil yang tidak patut mereka pedulikan. Seorang lelaki mengeluh panjang seolah-olah jengkel kerana terpaksa berhenti menaip email. Seorang usahawan lain bergumam, harap-harap ini tidak akan membuang masa lagi. Walaupun pada saat langit mula memberi isyarat, sesetengah orang masih memikirkan jadual peribadi mereka sebelum perkara lain. Tetapi alam semula jadi selalunya tidak peduli dengan kelas, status, atau keyakinan manusia. Pesawat mula bergegar sekali lagi, kali ini jauh lebih kuat. Tidak sampai membuat orang menjerit serta merta, tetapi cukup untuk membuat semua mata beralih dari skrin dan memandang keluar tingkap. Saya melihat keluar, langit yang tadinya kelabu cerah, kini menjadi gelap dengan cepat. Awan tebal berkumpul berlapis-lapis begitu dalam, sehingga hampir tiada cahaya kelihatan di belakangnya. Garis ufuk yang tadinya teguh seolah-olah dipadamkan sedikit demi sedikit. Panggilan dari kokpit kedengaran. Saya melepaskan tangan dari pemegang dan bergegas menyusuri lorong yang bergegar perlahan. Setiap langkah memerlukan keseimbangan yang lebih daripada biasa. Apabila pintu kokpit dibuka, saya segera menyadari bahawa ini bukan lagi perkara kecil. Skrin radar bersinar terang dengan kelompok warna merah dan ungu gergasi yang meliputi kawasan yang menakutkan. Kapten menoleh ke arah saya. Pandangannya masih tenang tetapi lebih tegang daripada yang pernah saya lihat. Pembantu juru terbang sedang berkomunikasi dengan kawalan trafik udara dengan suara yang pantas dan tepat. Ribut tropika bergerak lebih cepat daripada yang dijangkakan, kata Kapten ringkas. Laluan asal tidak selamat lagi, kita tidak boleh melintasinya. Saya tidak bertanya soalan yang tidak perlu. Kerana dalam situasi seperti ini, setiap saat lebih penting daripada penjelasan yang panjang lebar. Saya hanya mengangguk, menunggu ayat seterusnya yang saya tahu akan mengubah seluruh suasana di dalam pesawat. Kita sedang menukar haluan kecemasan ke Kuala Lumpur. Beritahu penumpang dan sediakan kabin untuk pendaratan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Kuala Lumpur. Perkataan itu bergema di dalam fikiran saya dengan lebih jelas daripada perkataan lain. Walaupun ia hanyalah nama sebuah bandar di peta penerbangan, pada saat itu, saya tahu apabila saya menyebut nama ini di kabin penumpang, ia bukan lagi sekadar maklumat perjalanan. Ia akan menyentuh prasangka, ketakutan dan kepercayaan yang dibawa oleh setiap penumpang ke dalam pesawat. Saya berpaling dan mengambil mikrofon dengan tangan yang sedikit lebih sejuk daripada biasa. Walaupun telah melalui banyak situasi cemas, tidak pernah beban kata-kata terasa begitu berat di dada saya. Saya mengumumkan maklumat yang diterima, menggunakan perkataan yang paling jelas dan tenang yang saya mampu. Kita perlu menukar laluan penerbangan disebabkan keadaan cuaca yang buruk dan akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, demi keselamatan semua. Hanya dalam beberapa saat, kesunyian yang menyelubungi kabin penumpang serta-merta pecah, bisikan bertukar menjadi soalan, soalan bertukar menjadi bantahan. Seorang lelaki menanggalkan cermin matanya dan bertanya dengan kuat, "Kuala Lumpur? Kenapa Kuala Lumpur?" Seorang lagi berpaling kepada isterinya seolah-olah nama bandar itu adalah perkataan yang tidak sepatutnya muncul dalam rancangan hidup mereka.
Profesor yang sebelum ini bercakap tentang Malaysia dengan nada separuh acuh, tak acuh separuh memandang rendah, kini mengerutkan kening dan bergumam, adakah lapangan terbang di sana mampu menangani ribut seperti ini? Seorang usahawan berkata dengan nada jengkel, tiada pilihan yang lebih baik ke? Soalan-soalan itu tidak datang dari maklumat, tetapi dari apa yang mereka percaya, mereka tahu tentang Malaysia. Saya menghampiri setiap orang, menjawab dengan sopan, terus terang, dan cuba untuk tidak membiarkan ketegangan di dalam hati saya terpancar melalui suara saya. Saya mengatakan bahwa KLIA adalah lapangan terbang antara bangsa utama di rantau ini dengan standar untuk menerima pendaratan cemas. Beberapa penumpang mendengar, beberapa langsung tidak, kerana apabila orang takut, mereka cenderung berpegang pada prasangka lama untuk menegaskan diri, bukannya menerima kebenaran baru. Kemudian pesawat bergegar lagi dengan lebih dahsyat. Kali ini jeritan kecil kedengaran serentak dari beberapa barisan kerusi. Gelas air yang belum sempat diambil oleh pramugari bergoncang dan melanggar dulang dengan bunyi yang tajam. Badan ramai penumpang tersentak kuat mengikut daya udara. Saya memegang erat belakang kerusi manakala pramugari lain bergegas kembali ke tempat duduk mereka mengikut prosedur. Saya melihat satu perkara yang sangat jelas pada masa itu. Keyakinan mewah yang tadinya menyelubungi penumpang-penumpang ini mula terkupas lapis demi lapis. Apabila langit memisahkan mereka dari kuasa, wang dan status sosial, apa yang tinggal tidak berbeza daripada sesiapapun, hanyalah manusia yang takut tidak dapat mendarat dengan selamat. Seorang wanita yang sejam lalu ketawa bersama rakannya tentang program spa di Asia, kini memegang erat tangan suaminya sehingga buku-buku jarinya menjadi putih. Lelaki yang terkenal dalam dunia kewangan yang tadinya duduk tegak dengan penuh keyakinan, mula tercungap-cungap dan bertanya kepada saya, seberapa bahayakah pendaratan cemas seperti ini? Profesor yang pernah menganalisis negara-negara dengan dingin, kini hanya memandang keluar tingkap dengan senyap, cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ketakutan telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh perdebatan. Ia dengan cepat dan kejam melucutkan status dari manusia. Di luar, awan hitam menutupi tingkap sehingga hampir tiada apa-apa yang berbentuk dapat dilihat lagi. Kilat menyambar di kejauhan secara berterusan, seolah-olah langit sedang mengoyakkan dirinya sendiri. Bunyi hujan mula menghentam badan pesawat dengan lebih deras, kemudian bertukar menjadi irama yang berterusan. Seluruh pesawat seolah-olah bergerak ke dalam ruang di mana alam semula jadi langsung tidak mahu manusia merasa diri mereka hebat. Dan jauh di dalam hati, saya mula menyedari sesuatu yang melampaui ketakutan pribadi. Ini bukan hanya ribut di langit, ia sedang menjadi ribut lain yang terbentuk di dalam diri kami masing-masing. Ribut yang akan menyapu bersih kepercayaan-kepercayaan lapuk, secebis demi secebis. Sebelum kembali ke tempat duduk saya menoleh memandang kabin penumpang sekali lagi. Pemandangannya jauh berbeza berbanding semasa pesawat berlepas. Tiada siapa yang bercakap tentang pasaran saham, tiada siapa yang menyusun kedudukan negara, tiada siapa yang ketawa dengan imei-imei cetek tentang Asia lagi. Yang tinggal hanyalah kesunyian yang tegang, ketakutan yang semakin memuncak di hati, dan nama sebuah bandar yang beberapa jam lalu tiada siapa yang mahu percayai, tetapi kini menjadi satu-satunya harapan semua orang di dalam pesawat. Kuala Lumpur bukan lagi sekadar titik lencongan, ia bakal menjadi tempat yang memaksa kami semua berhadapan dengan soalan yang tidak pernah kami mahu jawab. Akhirnya, adakah apa yang kami fikir kami tahu tentang dunia ini cukup banyak? Apabila nyawa kami diletakkan di tangan orang yang tidak pernah kami hargai sepenuhnya, dan apabila pesawat mula menurunkan ketinggian ke dalam awan tebal tanpa melihat destinasi, saya merasakan dengan aneh bahawa mungkin pendaratan ini bukan sahaja membawa kami ke negara lain, tetapi mungkin membawa kami lebih dekat kepada satu kebenaran yang telah kami semua elakkan seumur hidup. Pesawat mula menurunkan ketinggian secara perlahan, tetapi perasaan tegang di kalangan penumpang tidak berkurangan, malah semakin memuncak, seperti tali yang ditarik ke tahap maksimum. Cahaya dari luar hampir hilang di sebalik tirai awan kelabu gelap yang menutupi semua tingkap. Bunyi hujan menghentam badan pesawat dengan deras dan ganas, menenggelamkan banyak fikiran di kepala saya. Hanya tinggal naluri kerja yang telah dilatih selama berdekad-dekad. Saya duduk di tempat saya, mengetatkan tali pinggang keledar, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha agar tiada siapa nampak betapa sejuknya tangan saya. Setiap pramugari berada di posisi masing-masing dengan wajah setenang mungkin. Tetapi di mata semua orang, saya nampak dengan jelas tiada siapa yang menganggap ini hanyalah sedikit gelora udara lagi. Satu gegaran yang begitu kuat sehingga terdengar jeritan kecil dari belakang. Ramai penumpang memejamkan mata,
Ada yang menundukkan kepala seolah-olah berdoa kepada Tuhan yang mungkin sudah lama tidak mereka sebut namanya. Lelaki yang pernah bercakap dengan yakin tentang pasaran global, kini mencengkam pemegang tangan sehingga urat hijaunya timbul. Istrinya bersandar di bahunya dengan senyap. Tiada siapa lagi yang bertanya kenapa mesti Kuala Lumpur, kenapa perlu risau tentang jadwal. Tiada siapa yang menunjukkan sikap angkuh terhadap destinasi sementara itu lagi. Apabila manusia diletakkan berhampiran dengan kerapuhan sebenar, keangkuhan selalunya menjadi perkara pertama yang gugur. Tetapi walaupun pada saat paling menakutkan, saya masih merasakan bahwa prasangka belum mati sepenuhnya. Ia hanya mengecut, bersembunyi di sebalik ketakutan. Beberapa penumpang masih curi-curi memandang keluar tingkap dengan pandangan seolah-olah bertanya kepada langit dan bumi serentak. Adakah sebuah negara yang pernah mereka anggap hanya sebagai destinasi pelancongan dan perkhidmatan mampu menangani keadaan cuaca seperti ini? Mereka tidak mengatakannya secara langsung, tetapi saya tahu jauh di dalam hati, ramai yang masih tidak percaya pada tanah yang bakal menyelamatkan nyawa mereka. Pesawat condong sedikit, kemudian membetulkan semula kedudukannya. Suara kapten kedengaran melalui pembesar suara, ringkas, tegas, dan mantap. Beliau mengumumkan bahwa kami telah dipandu masuk ke laluan pendaratan Clia. Beberapa ayat muda itu sepatutnya membuatkan saya lega, tetapi saya berasa lebih berat kerana ia bermakna dalam beberapa menit akan datang. Kami terpaksa menyerahkan segalanya kepada kemahiran orang-orang di darat, orang yang tiada seorang pun di dalam penerbangan ini pernah terfikir untuk menghormati secara serius. Saya memandang keluar tingkap sekali lagi. Kali ini, di antara tirai hujan dan kegelapan, saya mula melihat beberapa cahaya. Pada mulanya hanya titik-titik kabur, bertaburan seperti imej sebuah bandar yang larut dalam air. Tetapi beberapa saat kemudian, titik-titik itu perlahan-lahan tersusun menjadi barisan yang tepat, menjadi satu jalur lampu panduan yang lurus, dan lebih terang daripada yang saya jangkakan. Lampu-lampu itu tidak berkelip secara huru-hara, tidak bergoyang seperti cara orang menangani keadaan dengan tergesa-gesa apabila panik. Sebaliknya, ia begitu tenang sehingga memberikan satu perasaan aneh seolah-olah dari darat. Ada seseorang yang sedang memberitahu kami melalui kegelapan, kami tahu apa yang perlu dilakukan. Anda sudah berada di laluan yang betul. Jantung saya berdegup lebih kencang dengan cara yang berbeza. Bukan hanya ketakutan, tetapi rasa kagum yang belum sempat saya tafsirkan. Saya mengerling ke arah penumpang berhampiran tingkap, ramai yang turut melihat perkara yang sama. Pandangan yang tadinya penuh keraguan kini mula terpaku pada pemandangan di hadapan mereka. Tidak berkelip. Dalam kegelapan ribut, lapangan terbang itu tidak kelihatan seperti tempat yang sedang bergelut menangani situasi cemas. Tetapi ia kelihatan seperti sebuah sistem yang telah lama bersedia untuk peristiwa seperti ini. Apabila kami menurunkan ketinggian lagi, saya melihat lebih banyak. Di darat, kenderaan-kenderaan khas telah berada di posisi yang betul dengan teratur. Cahaya oranye dan merah dari kenderaan perkhidmatan memantul melalui tirai hujan mengikut irama yang tidak kelam kabut. Setiap kenderaan tidak bergerak melulu, tetapi bergerak seolah-olah setiap pihak telah tahu tugas masing-masing sejak awal lagi. Saya tidak tahu mengapa pemandangan itu memberi kesan yang begitu kuat kepada saya. Mungkin di banyak negara, termasuk negara asal saya, situasi cemas selalunya mendedahkan kekacauan terlebih dahulu. Tetapi di sini, ketenangan pula yang pertama kali terserlah. Pesawat bergegar lagi sekali, kuat dan dalam sehingga nafas semua orang di dalam kabin terhenti serentak. Saya terdengar seseorang menangis teresak-esak perlahan di belakang, tetapi kali ini perasaan saya telah berubah sedikit. Daripada takut sendirian, saya mula merasa seperti ada tangan gaib yang sedang memimpin kami dan sesuatu yang lebih kukuh. Bukan kerana ribut telah reda, ia langsung tidak reda, tetapi kerana apa yang berada di bawah begitu tenang dengan cara yang aneh, sehingga memberikan kepercayaan menggantikan sebahagian daripada panik. Dan kemudian, saat itu tiba. Bunyi tayar menyentuh landasan bergema menggegarkan rangka pesawat, tetapi tidak seganas yang saya takuti. Ia adalah hentaman yang pendek, padu dan berterusan dengan kestabilan yang menakjubkan yang sepatutnya tidak mungkin berlaku dalam keadaan cuaca sebegitu. Badan semua penumpang bergegar mengikut inersia apabila enjin berbalik arah untuk memperlahankan kelajuan. Bunyi hujan masih mencurah-curah di luar, tetapi sebaik sahaja tayar mencengkam landasan, saya merasakan sesuatu yang lebih daripada sekadar pendaratan yang berjaya. Ia adalah malaikat maut yang tadinya menghantui fikiran semua orang beberapa minit lalu, telah ditarik ke belakang sedikit demi sedikit oleh kemahiran, keteraturan, dan kawalan yang begitu tepat sehingga sukar dipercayai.
Pesawat perlahan-lahan mengurangkan kelajuan sehingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Kesunyian yang menyusul adalah kesunyian yang tidak akan pernah saya lupakan. Bukan kesunyian yang janggal, bukan kesunyian kerana tiada siapa tahu apa yang hendak dikatakan, tetapi kesunyian orang yang baru sahaja terselamat dari maut dan masih memerlukan masa untuk menerima hakikat bahawa mereka benar-benar masih bernafas. Ramai yang masih duduk diam seolah-olah takut jika bergerak, semuanya akan hilang dan kami akan kembali ke tengah-tengah awan sekali lagi. Kemudian satu bunyi mula kedengaran, tepukan tangan dari penumpang di barisan tengah, sebelum satu tangan lain menyusul, kemudian satu lagi. Tidak lama kemudian, seluruh kabin penumpang bergema dengan tepukan gemuruh yang tidak dirancang. Bukan tepukan sopan mengikut adat, tetapi ucapan terima kasih yang datang dari kelegaan yang paling dalam. Mereka yang beberapa jam lalu memandang Malaysia dengan acuh tak acuh, kini duduk di tanah Malaysia dengan hati yang baru sahaja diselamatkan dan tiada seorang pun pada saat itu berani menafikan kebenaran ini. Saya menoleh keluar tingkap sekali lagi. Kenderaan-kenderaan khas mula bergerak ke posisi dengan tepat. Kaki tangan lapangan terbang yang memakai pakaian seragam pemantul cahaya bergerak di tengah-tengah hujan dengan sikap yang cekap tetapi tidak kekok. Mereka semua seolah-olah sebahagian daripada irama yang sama. Saya tidak tahu nama mereka, tidak tahu berapa lama setiap seorang daripada mereka telah dilatih, malah tidak tahu siapa yang telah membuat keputusan apa di menara kawalan trafik udara. Tetapi saya tahu satu perkara dengan jelas di dalam hati saya. Apa yang baru sahaja berlaku bukanlah nasib baik, bukan kebetulan, dan bukan imei perkhidmatan yang cantik untuk pelancongan. Ia adalah keupayaan yang terlatih, tanggung jawab, dan budaya kerja yang benar-benar menghormati nyawa manusia. Profesor yang beberapa jam lalu mempersoalkan potensi Malaysia, kini hanya memandang keluar tanpa berkata apa-apa. Wajahnya bukan sahaja menunjukkan kelegaan, tetapi juga sesuatu seperti perasaan malu yang tersirat. Pelabur besar yang pernah mengadu tiada pilihan yang lebih baik, kini duduk tegak, matanya terpaku pada imej kaki tangan darat seolah-olah cuba menimbang semula kata-katanya. Seorang wanita mengesat air mata tanpa berselindung, manakala lelaki di sebelahnya menundukkan kepala, seperti orang yang baru menyedari satu kebenaran yang jauh lebih berat daripada maruah dirinya sendiri. Bagi saya, perubahan itu tidak berlaku sekelip mata. Ia tidak seperti tiba-tiba seluruh dunia terbalik, tetapi seperti retakan pertama yang muncul pada dinding pemikiran lama. Satu retakan kecil yang apabila sudah muncul, tidak akan pernah boleh berpura-pura tidak nampak lagi. Saya masih belum faham sepenuhnya tentang Malaysia pada saat itu. Saya masih belum tahu apa lagi yang akan diajarkan oleh Kuala Lumpur dan orang-orang di sini. Tetapi saya tahu bahawa kami semua di dalam penerbangan ini pernah memandang rendah sesuatu yang sama sekali tidak patut dipandang rendah. Pesawat dipandu ke tempat letak dengan lancar. Di tengah-tengah hujan yang masih lebat, walaupun langit masih belum tenang, daratan pula tenang dengan cara yang menakjubkan. Semakin saya melihat, semakin saya rasa bahawa ketenangan ini bukan kerana cubaan untuk membuat semuanya kelihatan baik, tetapi kerana orang-orang yang tahu tugas mereka dan melaksanakannya dengan penuh dedikasi tanpa memerlukan pujian. Itu adalah satu kualiti yang saya mula rasakan dari tanah ini sejak saat pertama saya menjejakinya. Ia tidak bising, tidak menunjuk-nunjuk, tetapi ia cukup kukuh untuk menyokong kehidupan orang asing pada salah satu malam terburuk kami. Dan mungkin itulah permulaan perubahan yang sebenar. Bukan ketika pesawat mendarat, tetapi ketika saya mengangkat muka melihat hujan di kaca tingkap, melihat kaki tangan Malaysia di lapangan terbang masih bekerja dengan senyap dan tepat, lalu tiba-tiba menyedari bahawa negara yang pernah saya pandang rendah, mungkin bukan sekadar tempat yang lembut, atau pandai tersenyum seperti yang sering dikatakan oleh orang Amerika, tetapi ia mungkin sebuah masyarakat yang menyimpan kekuatan yang lebih mendalam daripada apa yang pernah kami semua miliki untuk melihatnya. Dan apabila fikiran itu terlintas, walaupun hanya seketika, saya tahu bahawa hati saya tidak akan mudah kembali seperti sedia kala. Apabila pintu pesawat dibuka, angin sejuk dari jambatan udara menerpa muka saya. Saya berdiri mengikut tugas, tersenyum kepada setiap penumpang, dan mengucapkan ayat biasa yang telah diulang beribu kali dalam kerjaya saya. Tetapi kali ini, walaupun kata-kata tetap sama, segala-galanya di dalam hati saya tidak lagi sama. Selamat datang. Ayat ringkas itu pernah menjadi sebahagian daripada etika penerbangan. Namun, kali ini ia terasa seperti membawa kami ke dalam sesuatu yang lebih daripada sekadar perjalanan. Saya melihat penumpang-penumpang melangkah keluar dari pesawat. Tiada yang tergesa-gesa, tiada yang menolak, tiada yang menunjukkan rasa jengkel seperti sebelumnya.
Malah mereka yang pernah mengerutkan dahi dengan nama Kuala Lumpur, kini senyap dengan cara yang luar biasa, seolah-olah mereka tahu bahwa hanya dengan dapat berdiri teguh malam ini, sudah merupakan sesuatu yang tidak patut diterima tanpa penghargaan. Saya melangkah keluar dari pintu pesawat bersama kumpulan terakhir. Dan sebaik sahaja melangkah masuk ke balai berlepas lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, perasaan pertama bukanlah kekaguman, tetapi kehairanan yang senyap dan mendalam. Sebuah lapangan terbang besar yang baru sahaja menerima penerbangan cemas di tengah-tengah ribut, langsung tidak mempunyai suasana huru-hara seperti yang biasa saya lihat di banyak tempat di dunia. Tiada jeritan, tiada kaki tangan yang berlari ke sana kemari dengan kekok, tiada penumpang yang bertempiaran seperti kumpulan yang tidak tentu arah. Semuanya bergerak ke hadapan dengan lancar, seolah-olah seluruh situasi telah dijangkakan. Di sepanjang koridor, terdapat kaki tangan lapangan terbang berdiri di beberapa posisi dengan wajah yang tenang. Seorang daripada mereka dengan lembut menunduk hormat kepada sepasang penumpang tua sebelum menunjukkan arah ke kawasan menunggu dalam bahasa Inggris yang lembut. Seorang lagi perasan seorang kanak-kanak mula merengek kerana letih. Dia dengan cepat menyelaras agar keluarga itu mendapat kereta sorong bayi tanpa perlu diminta. Saya berhenti melihat imej-imej itu dengan perasaan aneh. Itu bukan perkhidmatan senyuman untuk memuaskan hati pelanggan mengikut formula kejayaan, tetapi ia adalah keprihatinan yang berlaku dengan cepat, senyap dan tepat. Seolah-olah orang-orang ini dilatih untuk melihat kerapuhan orang lain sebelum permintaan diluahkan. Kami dibawa ke sebuah kawasan penerimaan sementara untuk penumpang penerbangan yang terlencong secara tiba-tiba. Ruang itu terang, bersih dan tersusun rapi. Terdapat banyak kaunter maklumat, air minuman panas dan sejuk tersedia, tuala sejuk kecil di bawah, dan diedarkan kepada penumpang yang masih terkejut atau letih. Saya melihat seorang wanita berpakaian seragam kerja lapangan terbang menghampiri kumpulan penumpang kami. Dia menunduk sedikit sebelum menyambut kami dan memohon maaf atas kesulitan yang berlaku, walaupun hakikatnya, negaranya sedang menyelamatkan nyawa kami. Saya tidak pasti apa yang dirasakan oleh penumpang lain pada saat itu, tetapi bagi saya, permohonan maaf itu seperti menyentuh sesuatu yang kuat di dalam hati. Orang-orang ini bukanlah penyebab ribut, bukan mereka yang mengubah rancangan perjalanan kami, dan tiada kewajiban moral untuk menanggung kekacauan dari sebuah penerbangan yang penuh dengan orang asing. Namun, mereka menyambut kami dengan sikap hormat dan memohon maaf, seolah-olah keletihan kami benar-benar bermakna bagi mereka. Saya teringat negara saya sendiri secara tidak dapat dielakkan. Banyak kali apabila sistem lewat atau berlaku kesilapan, penumpang sering ditolak dari satu tempat ke tempat lain seperti masalah yang perlu disingkirkan. Tetapi di sini, kami dilihat sebagai manusia sebelum dianggap sebagai beban. Penumpang-penumpang elit Amerika yang beberapa jam lalu bercakap tentang Malaysia sebagai latar belakang untuk percutian, kini duduk diam di barisan kerusi di kawasan menunggu. Ada yang memegang gelas air suam di tangan seolah-olah cuba menenangkan diri. Ada yang melihat sekeliling dengan pandangan yang tidak lagi penuh dengan penghakiman, tetapi penuh dengan usaha untuk memahami mengapa tempat ini kelihatan begitu bersedia menghadapi ketidaktentuan dengan begitu semula jadi. Seorang pelabur besar berbisik perlahan kepada isterinya, saya sangkakan akan lebih huru-hara. Suaranya tidak sinis, ia seperti satu pengakuan yang belum lengkap, tetapi retakan pada kepercayaan lama sudah mula jelas kelihatan. Tidak lama kemudian, sekumpulan kaki tangan lain tiba dengan dokumen mengenai penyelarasan penginapan, pengangkutan, dan prosedur sementara bagi penumpang yang terpaksa bermalam di Kuala Lumpur. Semuanya dijelaskan dalam bahasa Inggris yang jelas, dengan papan tanda, risalah, dan pembahagian kumpulan mengikut keperluan khusus secara sistematik. Tetapi apa yang mengagumkan saya bukan hanya kecekapan maklumat tetapi nada suara orang yang memberikannya. Mereka tidak bercakap dengan cepat untuk menyelesaikan tugas, tidak bersikap seolah-olah kami patut faham dengan cepat kerana sistem sedang sibuk, tetapi bercakap dengan perlahan jelas dan memandang mata setiap orang dengan penuh perhatian. Seolah-olah tahu bahawa orang yang baru sahaja melalui ketakutan dari tengah ribut mungkin memerlukan lebih daripada sekadar maklumat. Mereka memerlukan perasaan bahawa mereka masih berada di tempat yang selamat. Pada masa itulah saya mula memahami sesuatu tentang senyuman Malaysia yang sering diperkatakan oleh dunia. Sebelum ini saya juga pernah melihatnya dengan acuh tak acuh, menyangka ia adalah sebahagian daripada industri pelancongan, satu kesopanan, keramahan yang komel yang membuatkan orang luar berasa selesa. Tetapi malam itu, saya melihatnya dalam erti yang berbeza. Senyuman kaki tangan di sini tidak lemah sehingga tiada nilai,
Sebaliknya, ia adalah senyuman yang berasaskan disiplin, kesabaran, dan latihan minda untuk tidak menolak kebimbangan diri kepada orang lain. Itu bukan kelemahan, tetapi sejenis kekuatan. Kekuatan orang yang boleh mengangkat maruah orang lain, walaupun dalam situasi yang tertekan. Saya membantu menterjemah dan menyelaras beberapa isu mengikut tugas dengan kaki tangan darat Malaysia. Semasa penumpang satu persatu menerima maklumat dan diatur ke dalam kumpulan untuk menaiki kenderaan, saya perasan mereka hampir tidak bercakap lebih daripada yang perlu, tidak menonjolkan kepentingan diri, dan tidak cuba membuat sesiapa merasa terhutang budi. Semua ini menjadikan keprihatinan mereka lebih kuat kerana ia bukan kebaikan yang menuntut pengiktirafan, tetapi tanggung jawab yang telah tertanam dalam struktur kerja dan budaya manusia. Seorang wanita dalam kumpulan penumpang kami, yang dari awal di atas kapal terbang, telah menunjukkan sikap tidak percaya kepada Malaysia, mula pucat kerana tekanan, keletihan yang terkumpul akibat gegaran semasa mendarat. Sebelum sesiapa dalam kumpulan sempat bertindak, seorang kaki tangan Malaysia telah perasan dan memanggil pasukan perubatan lapangan terbang untuk membuat penilaian pantas. Mereka tiba dengan peralatan asas, mengukur tekanan darah, memeriksa nadi, dan bercakap dengannya dengan lembut tanpa membuatnya merasa seperti sedang menyusahkan. Insiden itu tidak lama, tetapi ia meninggalkan kesan yang lebih besar di hati mereka yang melihatnya daripada yang saya sangkakan. Kerana ia menunjukkan dengan jelas bahawa di sini, orang tidak hanya mengambil berat mengikut protokol, tetapi mereka melihat manusia yang sebenar. Saya berpaling melihat profesor yang pernah mengulas tentang Malaysia dengan acuh tak acuh tetapi angkuh, kini melihat adegan kaki tangan lapangan terbang membantu memapah wanita itu untuk berehat dengan pandangan yang sama sekali berbeza. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi saya sedar kesunyiannya telah berubah. Bukan lagi kesunyian acuh tak acuh orang yang menilai dunia dari jauh, tetapi kesunyian orang yang baru menyedari bahawa dia pernah memandang dengan lebih cetek daripada realiti. Semasa kumpulan penumpang dibawa keluar dari terminal ke tempat menaiki bas ulang-alik lapangan terbang, di luar hujan masih berterusan, tetapi di dalam terminal, semuanya masih berjalan dengan teratur dan tenang yang menakjubkan. Kaki tangan pembersihan mengelap lantai di kawasan yang basah seiring dengan aliran orang ramai. Papan tanda menyala terang, beberapa kedai masih dibuka seperti biasa. Bau teh dan kopi terhidu di udara. Semua ini memberikan saya satu perasaan aneh yang lain. Seolah-olah Malaysia tidak bertindak balas terhadap krisis dengan mempamerkan kekuatan secara keras, tetapi dengan keupayaan untuk mengekalkan kemanusiaan di tengah-tengah tekanan. Dan itulah titik di mana beberapa pemikiran dalam diri saya mula berubah secara serius. Saya dibesarkan dengan kepercayaan angku Amerika bahawa kekuatan selalunya datang dengan bunyi yang kuat, ketegasan, kawalan dan pameran potensi yang jelas. Tetapi apa yang saya lihat di Kuala Lumpur adalah sebaliknya. Di sini kekuatan tidak perlu menjerit. Terdapat sistem tanpa membuat orang merasa tertekan. Ada disiplin tanpa menjadi dingin. Dan ada profesionalisme tanpa kehilangan kelembutan. Ini bukanlah kemodenan yang suka menunjuk-nunjuk, tetapi peradaban yang meresap dalam setiap butiran kecil, sehingga seorang tetamu seperti kami tidak dapat menafikannya. Bas ulang-alik pertama telah sedia menunggu di bawah cahaya lampu terminal yang hangat. Penumpang menaiki bas satu persatu dengan senyap. Tiada lagi sindiran tentang bandar pelancongan, tiada lagi perbandingan lama, hanya tinggal pandangan mata yang berubah dari sekadar melihat kepada memerhati dengan teliti. Saya menaiki bas sebagai salah seorang yang terakhir, kemudian menoleh ke belakang melihat terminal lapangan terbang sekali lagi. Di tengah-tengah tirai hujan, pada detik itu, saya tahu dengan jelas bahawa pendaratan di Kuala Lumpur bukan sahaja menyelamatkan nyawa kami, tetapi ia juga mula meruntuhkan sesuatu yang telah lama bersarang di dalam diri kami secara senyap. Ia meruntuhkan kepercayaan bahawa sebuah negara hanya bernilai apabila ia mengisitiharkan kehebatannya dengan bising. Kadangkala, sebuah negara yang benar-benar hebat mungkin adalah negara yang membuatkan orang asing merasa selamat pada malam mereka paling lemah, tanpa meminta sesiapa pun memujinya. Dan pada malam itu, di tanah Malaysia, benih penghormatan pertama mula bercambah di dalam hati saya, dan saya tidak akan dapat kembali menjadi orang yang sama lagi. Bas ulang-alik mula bergerak meninggalkan kawasan lapangan terbang. Di tengah-tengah titisan hujan yang mula reda, bunyi tayar menggeser di jalan yang basah kedengaran teratur di dalam kesunyian semua penumpang. Saya duduk di tepi tingkap, melihat cahaya lampu Clea perlahan-lahan menjauh, dan merasa seolah-olah saya sedang meninggalkan sebuah tempat bukan lagi sebagai orang yang sama ketika saya tiba. Walaupun tiada siapa yang mengatakan apa-apa dengan jelas,
Suasana di dalam bus tidak lagi sama seperti di dalam pesawat. Keyakinan yang tadinya melingkari penumpang-penumpang elit telah hilang, hanya tinggal kesunyian yang terasa seperti introspeksi diri. Kuala Lumpur perlahan-lahan muncul di sebalik cermin tingkap. Di bawah langit yang gelap selepas ribut, lampu jalan terbentang lurus. Bangunan tinggi dan rendah berselang-seli di sepanjang jalan. Dan apa yang paling mengejutkan saya adalah bandar yang saya bayangkan akan huru-hara selepas ribut dan terpaksa menerima penerbangan yang dilencongkan, kelihatan tenang dengan cara yang aneh. Kenderaan di jalan raya bergerak lancar, tiada bunyi hon yang bercampur baur, tiada kesesakan lalu lintas yang teruk seperti yang sering digunakan oleh ramai orang Amerika untuk menggambarkan bandar-bandar besar di Asia Tenggara secara ringkas. Semuanya seolah-olah mempunyai iramanya sendiri, walaupun tidak kaku, tetapi juga tidak kelam kabut. Seorang usahawan yang duduk tidak jauh dari saya, mencondongkan badan melihat keluar tingkap, lalu bergumam perlahan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Ia tidak seperti yang saya bayangkan sama sekali. Ayat itu sangat pendek, tetapi saya dapat mendengar satu beban di dalamnya. Ia bukan pujian sepenuhnya, tetapi ia adalah pengakuan pertama bahwa email lama sudah tidak lagi benar. Apabila bas bergerak lebih jauh ke pusat bandar, saya melihat papan-papan tanda neon dari pusat membeli belah, bangunan pejabat, hotel-hotel sederhana, kedai serbaneka yang terang benderang, dan gerai-gerai makanan di tepi jalan di beberapa tempat yang masih sedang berkemas rapi selepas malam hujan lebat. Kuala Lumpur pada saat itu tidak kelihatan seperti bandar yang cuba menjadi orang lain. Ia mempunyai kehidupannya sendiri, sebuah bandar yang bernafas dengan iramanya yang tersendiri. Sebuah bandar yang mempunyai kemodenan dan kemesraan yang terjalin tanpa perlu cuba menjelaskan ia tergolong di sebelah mana dunia. Keesokan paginya, selepas berehat hanya beberapa jam, hotel yang diaturkan oleh pihak lapangan terbang untuk kami telah menganjurkan satu program ringkas untuk kumpulan penumpang yang perlu tinggal di Kuala Lumpur sehari lagi sementara menunggu penerbangan baru diatur. Apabila seorang kaki tangan wanita muda di hotel itu menerangkan rancangan tersebut dengan sopan, dia bercakap tentang bandar ini bukan sebagai destinasi pelancongan, tetapi sebagai sebuah bandar yang patut dialami sendiri sebelum dinilai. Ayat itu membuatkan saya terdiam. Walaupun hanya ayat biasa, ia kedengaran seperti bisikan yang dihantar oleh seluruh bandar kepada kami. Kami memulakan hari dengan menaiki tren MRT ke pusat bandar. Saya masih ingat dengan jelas hari itu. Apabila melangkah masuk ke stesen, bau udara sejuk yang bersih, pengumuman yang jelas, dan aliran orang yang bergerak tanpa tergesa-gesa tetapi tidak kelam kabut, tiada tolak-menolak. Tiada perasaan orang sedang berebut ruang untuk hidup. Walaupun jumlah orang tidak sedikit, saya telah melalui cukup banyak sistem pengangkutan awam di bandar-bandar besar di Amerika untuk tahu bahwa sedikit kesesakan sahaja sudah boleh membuat suasana menjadi tegang. Tetapi di sini, kesesakan tidak menghilangkan keformalan ruang tersebut. Ramai penumpang dalam kumpulan kami mula senyap, terutamanya apabila melihat orang Malaysia beratur secara semula jadi, menunggu orang turun dari tren sebelum mereka naik. Tiada siapa yang perlu menjerit memberi arahan, tiada kaki tangan yang berdiri dengan muka serius mengawal barisan. Tetapi semuanya berjalan dengan teratur, seolah-olah semua orang mempunyai satu perjanjian tidak bertulis. Profesor itu mengeluarkan buku catatannya dan menulis sesuatu tanpa mengangkat muka. Saya berpikir sendiri, mungkin ini kali pertama beliau tidak mengumpul data untuk menganalisis negara lain dari atas, tetapi sedang mencatat perkara yang benar-benar menyentuh dirinya. Di dalam gerabak tren, suasananya senyap yang menghairankan. Ramai orang berdiri atau duduk berdekatan tetapi tidak menceroboh ruang pribadi. Bunyi telepon bimbit hampir tiada. Orang yang berbual menggunakan suara yang sangat perlahan secara semula jadi. Pelajar, pekerja, sami, warga emas, pelancong, semuanya wujud bersama dalam satu ruang tanpa menjadikannya kasar. Saya melihat pemandangan itu dan tiba-tiba menyadari bahwa di negara saya, kami sering bercakap tentang kebebasan dengan nada bangga. Tetapi kadang-kadang kami lupa bertanya, adakah kebebasan yang tidak pernah belajar menghormati keselesaan orang lain itu akhirnya masih indah? Apabila kami turun dari tren dan berjalan ke kawasan pusat bandar, imej Kuala Lumpur semakin terbuka luas. Kaki lima dipenuhi kedai-kedai kecil yang berselang-seli dengan kedai jenama besar. Orang ramai berpakaian pelbagai ragam menjalani kehidupan harian yang tulen, tidak digilap untuk ditayangkan kepada pelancong. Tetapi walau betapa sibuknya kehidupan, bandar itu tidak memberikan perasaan mengancam.
saya melihat seorang penjual wanita kecil menunduk hormat kepada pelanggan yang membeli kopi, melihat seorang pengawal keselamatan menahan pintu lift untuk orang tua tanpa diminta, melihat remaja-remaja memberi laluan kepada orang yang membawa barang berat dengan lebih mudah. Semuanya perkara kecil sehingga hampir tiada siapa yang akan menulis laporan mengenainya, tetapi semakin kecil, semakin jelas ia menceritakan kebenaran tentang sesebuah masyarakat. Kami singgah di sebuah kedai makan kecil di tengah-tengah bandar. Meja dan kerusi kayu ringkas, menu dalam bahasa Melayu dan Inggris. Pemiliknya seorang wanita pertengahan umur yang tersenyum menyambut kami dengan sopan dan semula jadi. Makanan tiba dengan cepat, bersih, dan dihidangkan dengan lebih teliti daripada yang saya jangkakan dari sebuah kedai kecil. Beberapa penumpang yang pernah menganggap masakan Malaysia hanyalah warna-warni pelancongan, mula makan dengan senyap sebelum mengangkat muka memandang satu sama lain dengan pandangan terkejut. Tiada siapa yang berkata-kata indah, tetapi saya melihat satu kelembutan muncul dalam sikap mereka. Kerana apabila perkara biasa dilakukan dengan baik secara berterusan, ia perlahan-lahan akan meruntuhkan kepercayaan lama bahawa kualiti hanya boleh didapati di tempat yang pernah kita iktiraf. Selepas makan, kami melalui sebuah lorong kecil yang mempunyai gerai buah-buahan, troli makanan, dan kuil-kuil lama yang terselit di antara bangunan moden. Ia adalah satu lagi imej yang memberi kesan kuat kepada saya. Kuala Lumpur tidak cuba memadamkan masa lalu untuk kelihatan moden dan tidak juga berdegil dengan masa lalu sehingga menolak masa kini. Bandar ini membenarkan yang lama dan yang baru wujud bersama tanpa paksaan. Saya melihat kuil-kuil berwarna keemasan yang menonjol dari barisan bangunan kaca, dan pada saat itu, saya mula faham bahawa satu jenis kemajuan mungkin tidak perlu mengisitiharkan dirinya dengan memutuskan akar lama. Sesetengah masyarakat maju kerana mereka tahu cara membawa masa lalu bersama mereka dengan aman. Pelabur yang pernah bercakap tentang Malaysia dengan nada menghukum di atas kapal terbang, kini berjalan lebih perlahan sehingga berdiri di sebelah saya. Dia tidak menoleh, tetapi berbisik perlahan sambil melihat orang di jalanan. Saya sangkakan di sini akan lebih huru-hara, lebih cetek, tetapi semuanya mempunyai satu keformalan yang aneh. Saya tidak menjawab serta-merta. Kerana ayat itu mempunyai makna yang jauh lebih besar untuk disimpulkan dengan cepat dengan kata-kata sopan. Ia adalah pengakuan bahawa orang seperti dia, dan juga saya, pernah menggunakan bahasa penghakiman dengan terlalu mudah terhadap tempat yang tidak pernah kami pandang secara serius. Semakin lama, semakin saya sedar bahawa kekuatan Malaysia tidak terletak pada kemampuannya untuk membuat orang luar kagum dengan skala atau kuasa, tetapi pada keupayaannya untuk mengekalkan kelembutan, keteraturan, dan ruang untuk saling menghormati dalam kehidupan seharian rakyatnya, walaupun di dalam sebuah bandar besar yang bergerak pantas. Ia adalah sejenis kekuatan yang tidak pernah saya masukkan ke dalam definisi negara maju sebelum ini. Dan semakin saya berfikir, semakin saya merasa malu kerana kami pernah menilai sesebuah masyarakat berdasarkan angka, bangunan, dan pengaruh ekonomi, sambil mengabaikan soalan paling asas. Di negara itu, bagaimanakah manusia melayan satu sama lain dalam kehidupan sebenar? Apabila senja tiba, kami menaiki bas sekali lagi untuk pulang ke hotel. Cahaya matahari selepas hujan menembusi cermin tingkap bangunan dan rimbunan pokok di tepi jalan dengan warna yang lembut. Seluruh bandar seolah-olah menarik nafas lega selepas malam ribut, sama seperti saya yang duduk diam di situ, dengan hati yang tidak boleh kembali percaya kepada perkara-perkara lama lagi. Kuala Lumpur bukan sahaja bandar yang mengejutkan saya, tetapi ia sedang menjadi satu pelajaran yang merungkai pemikiran lama saya secara senyap. Satu pelajaran yang mengajar bahawa peradaban mungkin tidak terletak pada sejauh mana sesebuah masyarakat mengisitiharkan kehebatannya, tetapi pada cara sebuah bandar membuatkan semua orang merasa mereka masih manusia yang bernilai, walaupun pada hari mereka tersesat masuk dengan cara yang paling tidak disengajakan. Pagi hari ketiga di Kuala Lumpur bermula lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Seolah-olah ribut pada malam pertama telah menyapu bersih sesuatu dari dalam hati kami. Seluruh bandar di bawah cahaya pagi kelihatan lembut dengan cara yang aneh. Cahaya matahari yang pucat menerangi tingkap hotel. Kaki tangan di lobi menunduk hormat dengan senyuman yang tenang. Ramai penumpang dalam kumpulan kami mula bercakap dengan lebih perlahan. Tiada lagi nada sinis, tiada lagi perbualan seolah-olah sedang meneroka dunia dari atas. Walaupun mereka belum sampai ke tahap mengakui secara terbuka bahawa mereka telah berubah, saya dapat merasakan dengan jelas sesuatu sedang cair di dalam diri setiap orang. Kami bersiap sedia mengikut program hari itu. Semasa saya sedang memeriksa susunan kumpulan berhampiran kaunter penyambut tetamu, saya terdengar bunyi kasut tumit tinggi yang tergesa-gesa di atas lantai marmar dari seberang lobi. Apabila saya menoleh,
saya melihat seorang wanita dalam kumpulan kami, istri kepada pelabur besar, yang sebelum ini sentiasa mengekalkan sikap formal hampir setiap masa, sedang memegang perutnya. Wajahnya pucat sehingga hampir tiada darah, nafasnya pendek dan tercungap-cungap, bibirnya bergetar seolah-olah cuba menahan kesakitan. Suaminya, yang pernah mengawal setiap situasi dengan yakin, kini berdiri di sebelahnya hampir tidak berdaya. Semuanya berlaku dengan sangat cepat. Tetapi apa yang paling saya ingat bukanlah kelajuan, tetapi ketenangan orang Malaysia pada saat itu. Seorang kaki tangan hotel wanita dengan cepat datang memegang lengan wanita itu, membantunya duduk dengan berhati-hati. Dia langsung tidak panik, tidak bercakap dengan kuat, tidak membuat keadaan menjadi lebih menakutkan, malah bercakap dengan suara yang lembut dan mantap. "Tak apa puan, kami akan bantu." Pada masa yang sama, seorang kaki tangan lain membuat panggilan untuk menyelaras ambulans dengan ayat-ayat yang ringkas, padat dan jelas. Tiada siapa yang berlari ke sana kemari tanpa arah. Tiada siapa yang menjerit bertanya berulang kali sehingga membuang masa. Semuanya seolah-olah didorong oleh naluri untuk mengambil berat yang telah dilatih sehingga menjadi semula jadi. Saya berlutut di sebelah wanita itu, memegang tangannya, dan coba membantunya bernafas dengan perlahan. Dia mengalami kekejangan yang teruk, peluh membasahi dahinya. Suaminya terus bertanya, "Apa yang berlaku? Serius ke? Patutkah kita bawa dia ke hospital swasta terbaik segera?" Soalan-soalannya kedengaran seperti orang yang seumur hidup percaya bahwa penyelesaian untuk segala-galanya adalah dengan membeli pilihan terbaik secepat mungkin. Tetapi pada saat itu, apa yang menyelamatkan istrinya terlebih dahulu bukanlah kuasa wang, tetapi orang-orang asing di tanah yang pernah dipandangnya rendah. Ambulans tiba dengan begitu cepat sehingga ramai dalam kumpulan kami mengangkat muka melihat jam tangan dengan tidak percaya. 2 orang paramedik dan seorang jururawat turun dari kenderaan dengan pantas. Mereka segera menilai keadaan pesakit dengan sikap yang cekap, tetapi tidak mengganggu emosi pesakit sehingga menjadi panik. Seorang mengukur tekanan darah, seorang lagi bertanya tentang simptom dalam bahasa Inggris yang jelas dan sopan. Jururawat wanita itu menggunakan belakang tangannya untuk menyentuh dahi pesakit dengan lembut sambil berkata, "Bertenang ya, puan akan oke." Ayat itu sangat biasa, tetapi dalam situasi di mana wanita itu sedang kesakitan, sehingga hampir pengsan, ia kedengaran seperti tali kecil yang dilemparkan kepada orang yang sedang lemas. Saya menaiki ambulans bersamanya dan suaminya. Semasa kenderaan bergerak, saya duduk diam memerhatikan imej-imej kecil yang berlaku di sekeliling. Peralatan digunakan dengan mahir. Komunikasi dengan hospital di hujung talian jelas dan teratur. Tiada ketergesa-gesaan yang panik, walaupun semua orang sedang berkejar dengan massa. Apa yang paling menyentuh saya adalah tiada saat pun wanita itu dibuat merasa seperti beban. Walau betapa lemah, sakit, atau tidak dapat bercakapnya dia, semua kaki tangan masih menerangkan apa yang akan mereka lakukan, menyentuhnya dengan berhati-hati, dan memandang matanya seolah-olah mengesahkan bahwa dia bukan sahaja badan yang perlu dibaiki, tetapi seorang manusia yang layak dihormati, walaupun pada saat paling menderita. Apabila tiba di hospital di Kuala Lumpur, saya semakin merasa seperti sedang melihat satu lagi lapisan kebenaran yang tidak pernah kami berlaku adil terhadap Malaysia. Bangunan itu tidak perlu terlalu besar sehingga menekan, tetapi bersih, teratur, dan memberikan rasa selamat sejak langkah pertama. Kaki tangan menerima kes itu dengan lancar seolah-olah semua pihak sedang memainkan peranan mereka dalam sebuah orkestra yang telah lama berlatih. Suaminya dengan cepat mengeluarkan dompet dan teleponnya, bersedia untuk berlawan dengan sistem kos dan kertas kerja yang rumit yang biasa dihadapinya di tanah air. Tetapi tiada siapa yang membiarkannya berlari ke kaunter atau mengisi maklumat di tengah-tengah kepanikan. Seorang kaki tangan wanita mempersilakannya duduk, menerangkan langkah-langkah dengan jelas, dan berkata bahwa mereka akan menguruskan bahagian-bahagian penting terlebih dahulu. Setiap kata-katanya sopan sehingga hampir tiada tekanan, tetapi cukup mantap untuk membuat orang yang sedang hancur itu perlahan-lahan dapat duduk. Keputusan ujian awal keluar lebih cepat daripada standar yang biasa saya lihat di Amerika. Keadaannya adalah keletihan yang teruk dan dehidrasi, disertai dengan tekanan yang terkumpul. Belum sampai ke tahap membahayakan nyawa, tetapi memerlukan penjagaan rapi untuk seketika. Semasa dia terbaring menerima titisan air di wad pemulihan, saya melihat jururawat-jururawat datang memeriksa keadaannya secara berkala dengan kelembutan yang tidak menghilangkan kekuatan mereka. Setiap kali menyentuh lengan atau membetulkan selimut pesakit, mereka melakukannya dengan penuh perhatian. Seolah-olah perkara-perkara kecil ini adalah sebahagian daripada rawatan, bukan kerja sampingan.
Suaminya duduk diam di tepi katil untuk masa yang lama, sebelum menoleh kepada saya dengan suara yang serak. Kenapa di sini semuanya membuatkan saya rasa lebih lega? Walaupun saya tahu ini situasi cemas. Saya tidak menjawab serta-merta, kerana saya sendiri sedang mencari penjelasan. Akhirnya saya berkata perlahan, mungkin kerana mereka bukan sahaja merawat istri awak, mereka sedang merawat ketakutan semua orang di dalam bilik ini pada masa yang sama. Jawapan itu membuatnya terdiam lama. Kemudian tiba-tiba dia mengangkat tangan menutup mukanya seperti orang yang cuba menyembunyikan sesuatu. Tetapi saya nampak dengan jelas bahunya bergetar. Dia tidak menangis secara terbuka, tetapi kesunyian itu lebih menyakitkan daripada air mata. Seseorang seperti dia boleh membeli bilik hotel mewah, makanan terbaik, akses kepada orang penting, masa berpuluh-puluh pembantu. Tetapi pada saat melihat isterinya dijaga dengan profesionalisme yang penuh belas kasihan, dia terpaksa mengakui bahwa ada perkara yang tidak boleh dibeli dengan wang. Perkara yang masyarakatnya telah perlahan-lahan hilang tanpa disedari, perasaan selamat yang tulus, yang datang dari dilayan sebagai seorang manusia. Berita tentang keadaannya disampaikan kepada penumpang lain dalam kumpulan dengan cepat. Pada waktu petang apabila mereka datang melawat satu persatu, saya melihat pandangan mata lama yang pernah memandang Malaysia dari sudut pelancongan dan perkhidmatan murah perlahan-lahan padam, digantikan dengan sesuatu yang lebih mendalam. Itulah kesunyian orang yang mula merasa malu dengan cara mereka pernah melihat dunia. Profesor itu berdiri melihat seorang jururawat menyusun ubat untuk pesakit dengan sikap yang luar biasa serius. Sebelum berbisik kepada saya, kita menggunakan perkataan maju dengan terlalu mudah, bukan? Saya menoleh ke arahnya dan tahu bahwa ayat itu bukan sahaja bermaksud jalan raya, bangunan, atau teknologi, tetapi ia juga bermaksud standar hati. Malam itu, semasa duduk diam di lobi hospital, saya melihat sesuatu dengan sangat jelas buat pertama kalinya. Negara saya mungkin lebih kaya, lebih berkuasa, lebih terkenal di persada antara bangsa. Tetapi pada tahap yang paling mendalam dan kemanusiaan, kami mungkin lebih miskin daripada apa yang pernah kami akui. Kami mempunyai banyak sistem, tetapi banyak sistem itu membuatkan manusia merasa lebih kecil. Kami mempunyai teknologi canggih, tetapi selalunya ia menjadikan hubungan sesama manusia lebih dingin. Kami berbangga dengan kecekapan, tetapi lupa bertanya, adakah kecekapan itu masih mempunyai ruang untuk kelembutan? Manakala Malaysia, negara yang ramai di antara kami di dalam penerbangan, pernah anggap hanya sebagai latar belakang untuk percutian, kini berdiri di hadapan saya dengan status yang berbeza. Ia bukan negara yang sempurna, dan saya tidak meromantiskannya sehingga tidak nampak sebarang masalah. Tetapi apa yang saya lihat dengan mata sendiri pada hari itu adalah sebuah masyarakat yang boleh menjadi kuat dan lembut pada masa yang sama, yang boleh mempunyai sistem yang berfungsi pantas tanpa menukar manusia menjadi angka, yang boleh menyelamatkan nyawa orang asing tanpa membuat mereka merasa malu dengan kerapuhan diri mereka. Dan pada saat itu saya tahu bahwa penghormatan saya terhadap negara ini telah melampaui tahap kagum. Ia sedang menjadi satu perubahan dari dalam, satu pengakuan bahwa selama ini kami bukan sahaja memandang rendah negara ini, tetapi kami telah memandang rendah makna perkataan peradaban, kerana mungkin peradaban sebenar tidak terserlah apabila semuanya berjalan seperti biasa, tetapi akan menunjukkan nilai sebenarnya pada saat seseorang paling lemah dan cara kita memilih untuk melayan mereka pada waktu itu. Malam itu di Hospital Kuala Lumpur, saya bukan sahaja melihat seorang wanita dirawat, saya melihat sisa-sisa keangkuhan terakhir ramai di antara kami perlahan-lahan runtuh secara senyap. Dan saya juga mula faham, sama ada kami dapat pulang ke Amerika mengikut jadual atau tidak, tiada seorang pun dalam kumpulan ini akan benar-benar kembali menjadi orang yang sama lagi. Apabila akhirnya hari untuk pulang tiba, tiada seorang pun di dalam penerbangan itu memandang Kuala Lumpur dengan pandangan yang sama lagi. Bandar yang pernah direndahkan hanya sebagai sebuah persinggahan, kini telah menjadi cermin besar yang memantulkan kesempitan pandangan kami sendiri dengan begitu mendalam dan menyakitkan. Saya melihat cahaya pagi di landasan dengan hati yang lebih berat dan tahu bahwa pemergian kali ini bukan sahaja meninggalkan Malaysia, tetapi juga meninggalkan keangkuhan lama saya sendiri. Apabila kembali ke Amerika, semuanya masih sama, tetapi saya tidak lagi sama. Lapangan terbang, bunyi orang ramai, ketergesa-gesaan, dan kedinginan sistem membuatkan saya nampak dengan jelas bahwa apa yang telah diberikan oleh Malaysia kepada kami bukan sahaja bantuan semasa kesusahan, tetapi satu pelajaran tentang maruah manusia. Saya tidak teragak-agak untuk menyatakannya secara terbuka selepas itu. Sebuah negara yang pernah kami pandang rendah,
telah mengajar kami lebih banyak daripada apa yang pernah kami terima dari sesiapa pun selama bertahun-tahun. Malaysia tidak membuat saya kagum dengan kuasanya, tetapi ia membuat saya rendah diri dengan kelembutannya yang teratur, dengan profesionalisme yang tidak dingin, dan dengan sebuah budaya yang tidak perlu mengisi-tiharkan kehebatannya tetapi masih mampu membuat orang asing merasa selamat. Itulah pengajaran terakhir cerita ini. Peradaban sebenar bukanlah tentang berada di atas sesiapa, tetapi tentang tahu cara melayan orang lain dengan bernilai pada hari mereka paling lemah. Dan sejak malam itu saya tidak pernah lagi melihat dunia dengan pandangan yang lama.